Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Selepas kita dikejutkan dengan rasuah skandal yang berlaku di Sabah, rupanya masih ramai yang menantikan apa perkembangan terkini. Adakah dalang utama sudah ditangkap? Adakah 8 adun yang disebut-sebut memang bersalah? Dan bagaimana dengan status kerajaan negeri GRS pimpinan Haji G. Nur? Berkaitan dengan isu dan skandal ini, antara pandangan ataupun antara komen-komen yang menarik saya terima daripada netizen, dan khususnya of course lah daripada negeri Sabah, daripada rakyat Sabah sendiri. Selepas timbul skandal ini, mulahlah saya lihat komen. Ini mungkin menjadi satu penyebab kepada tumbangnya kerajaan negeri GRS pimpinan Haji G. Nur. Saya bersetuju dengan kenyataan itu sekiranya Ketua Menteri Sabah dan mana-mana pemimpin wakil rakyat YB itu memang bersalah. Tapi kalau tidak bersalah, kenapa nak ditumbangkan? Kenapa nak dibuang dan kenapa nak dipecatkan? Nah, teman-teman, setelah timbul isu ini, rupanya konspirasi politik yang ingin menjatuhkan Haji G. Nur, walaupun Ketua Menteri Sabah sebelum ini sudah membuat kenyataan, jangan percaya fitnah. Ini mungkin untuk menjatuhkan kerajaan negeri. Tapi saudara-saudara yang saya amat hormati, ini satu pandangan ataupun satu komen yang saya nak sampaikan kepada Anda. Terpulang kepada Anda, Anda setuju dengan komen dan pandangan ini, ataupun Anda tidak setuju, ataupun Anda mempunyai komen pun dipersilakan. Syafi and Bong layak bergabung. Kalau rezeki mereka menang, biarlah rakyat Sabah menilai. Lagipun peringkat kerajaan persekutuan pun diterajui oleh banduan terhormat. Kerana rasuah dan salah guna kuasa pun berlaku di mana-mana. Salah satu komen ini. Apa yang saya nak sentuh adalah sekiranya Warisan dan UMNO bergabung bersama-sama di dalam pakatan politik yang baru untuk menggulingkan Haji G. Nur, mahukah pemimpin-pemimpin UMNO Sabah melihat Syafiq Apdal untuk menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru dan bukan Bung Mokhtar? Dan begitu juga bagi pandangan sisi daripada kepimpinan Warisan, mahukah pemimpin-pemimpin daripada Warisan melihat Bung Mokhtar yang menjadi Ketua Menteri Sabah dan bukan Datuk Seri Syafiq Apdal untuk menjadi Ketua Menteri Sabah yang kedua kali? Nah, itu juga boleh kita jadikan persoalan. Adakah Warisan dan UMNO mungkin boleh bersama-sama untuk menumbangkan Haji G, menumbangkan kerajaan negeri yang ada hari ini, GRS, kalau konspirasi politik ini berjaya dan memang benar mana-mana kepimpinan politik GRS kerajaan negeri terlibat dengan rasuah. Itu pun kalau mereka didapati bersalah. Saudara-saudara, begitu juga perkara ini membawa kepada persoalan berkaitan tarikh pilihan raya negeri Sabah. Adakah diawalkan pada tahun 2024 ataupun diadakan pada awal 2025 ataupun bertetapkan kepada tarikh Oktober 2025 seperti yang diumumkan Ketua Menteri Sabah. Nah, saudara-saudara, kalau benarlah ada Ketua Menteri Sabah yang baru bakal dilantik, kalau benarlah Haji G. Nur bakal tumbang, dipecat ataupun letak jawatan, mungkinkah ada nama-nama baru selepas ini yang akan menjadi calon Ketua Menteri Sabah? Antara calon yang dipilih oleh netizen
adalah YB Munira daripada Warisan. Dan mungkin juga Syafi Abdal, dan mungkin juga Bung Mokhtar. Saudara-saudara yang amat saya hormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Pels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Walaupun baru-baru ini kita digemparkan dengan keputusan yang buruk, saya boleh katakan satu keputusan yang buruk dan mendukacitakan, terutamanya kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Walaupun Anwar Ibrahim menerima berita yang buruk ini kerana telah mendapat grade yang cukup rendah, kalau orang kata di sekolah, grade nyawa-nyawa ikan, hampir gagal. Tapi grade yang diberikan oleh Bersih kepada Kerajaan Madani, kepada Kerajaan Perpaduan, kepada Anwar Ibrahim, bagi saya sebagai rakyat Malaysia, kita tidak boleh simpulkan bahawa undian ataupun grade yang diberikan oleh Bersih adalah 100% daripada seluruh rakyat Malaysia. Mungkinkah sampai ada yang berkata, oleh kerana Anwar telah mendapat grade D, beliau mungkin layak untuk dipecat, layak untuk letak jawatan. Bagi saya, jauh sekali untuk Anwar letak jawatan. Saudara-saudara, di samping keputusan ini yang diterima oleh kerajaan, ini adalah kenyataan terkini Anwar yang pasti mematahkan semangat musuh politiknya untuk menumbangkan kerajaan Madani yang ada hari ini. Dan ini satu lagi kredit baharu kepada Anwar Ibrahim, menunjukkan beliau ini sangat-sangat berani dan tidak takut dengan apa-apa keputusan yang cuba untuk memburukkan status beliau sebagai Perdana Menteri. UPSR dapat D, SPM esok naik E. Ini kenyataan daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih terlalu awal untuk menilai prestasi serta pencapaian anggota kabinet dalam Kerajaan Perpaduan yang akan memasuki tahun kedua pentadbiran. Bagaimanapun beliau optimis, kerajaan yang diterajuinya kelak akan memperoleh grade pencapaian lebih baik. Disangkakan Anwar kalah, disangkakan Anwar tumbang, tapi Anwar tetap yakin optimis grade akan datang akan lebih baik. Saya boleh katakan sedangkan hari ini pun Anwar Ibrahim memang sudah jauh di depan berbanding musuh politiknya, rasanya termasuk Muhyiddin, termasuk Tun Mahathir, mencuba untuk menjatuhkan Anwar. Tentang Bersih, gabungan pilihan raya Bersih dan Adil, bagi D, tak apalah, bagi D, bukan F. UPSR, ujian pencapaian sekolah rendah, dapat D. SPM, pelajaran sijil pelajaran Malaysia, esok naik E, insya Allah. Kerajaan ini baru sangat, katanya ketika waktu pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda?